Bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min alaq Iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Hati yang peka tersinggung bila sebut Iqra, anda wajib ambil Quran. Ambil Quran tak? Tunjukkan kita peka hati kita. Pelajari Quran, letakkan atas tempat yang tinggi. Rehal pun ada, letakkan tempat yang tinggi. Wajib letak dia tempat yang tinggi. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla wa kalimatullahi hiyal ulya. Dan tenung satu ayat, satu surah 17 ayat 9. Anda wajib ada kalam, ada kertas untuk mencatat. Akan datang, saya hasilkan nota tu, saya serahkan pada Suziana tadi. Nanti Suziana buat secukupnya. Anda bawa sama Quran dan nota, bawa pen saja. Nah, sekarang anda tumpu perhatian kita surah 17. Ingat, 17 surah Al-Isra ayat yang ke-9. Ambil Quran kita. Ayatnya berbunyi, Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Quran ini petunjuk yang paling benar. Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Quran petunjuk yang paling benar. Taruh nombor 1, petunjuk yang paling benar. Yahdi billati hiya ahsan. Quran petunjuk yang paling benar. Nombor 1. Nombor 2, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Kedua, Quran mengembirakan kita. Siapa yang tak terasa gembira, tak sempurna imannya dengan Quran. Anda mesti rasa gembira. Gembira bawa dia, gembira baca dia, gembira pelajari dia. Kalau anda tak gembira, belum sempurna iman kita. Itu tadi 2 daripada mukjizat Quran. Pertama, yahdi lillati hiya aqwam, petunjuk yang paling benar. Ambil Quran kita, letakkan tempat yang tinggi. InsyaAllah akan datang, notanya akan diedarkan pada anda. Bawa bersama. Anda hanya sediakan kalam saja untuk mencatat, kerana kita pelupa sambil baca. Allahumma zakirni minhuma nasitu. Itu tadi 2 mukjizat Quran yang banyak. Saya sampaikan 2 setuju. Pertama, yahdi lillati hiya aqwam, petunjuk yang paling benar. Yang kedua, wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-solihati anna lahum ajran kabira. Sebelum itu saudara pegang saja Quran, nampak saja Quran, doanya ikut dalam hati. Allahumma arhamni bil Quran. Doanya, nampak saja Quran, pegang saja Quran, doanya. Allahumma arhamni bil Quran. Ya Allah, rahmatilah aku dengan Quranmu. Itu dia doa saudara. Allahumma arhamni bil Quran. Kalau sendiri, kalau kita kat keluarga kita, kalau kita jadi imam ke, Allahumma arhamna bil Quran. Dan patut anda dah sampai ke peringkat bila nak sebut ni, bila nak sebut na. Bagikan sesuatu yang tak munasabah, umur 40 tahun tak boleh beza bila nak sebut ni, bila sebut na. Dan wajib pelajari satu ilmu namanya nahu dalam bahasa Arab. Nanti kita akan panjangkan pelajaran kita, pelajari bahasa Arab untuk sempurna pelajaran kita mengenai Quran, saudara. Jadi sebut saja Quran, doanya Allahumma arhamni bil Quran dalam minda kita. Inna hazal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam
Wa yubashshirul mu'minina alladzina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran kabira. Dah apa itu sambung, wa annal ladzina la yu'minuna bil akhirati a'tadna lahum azaban alima. Dah apa sambung. Target kita dalam masa antara 60 hingga contoh mesti simpan ayat Quran sebanyak 1550 ayat. Baru anda menyertai golongan yang keempat ke syurga hari pertama, saat pertama. Wa may yuti'illaha war rasul fa ulaika allazina an'ama Allahu alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada wassalihin wa hasuna ulaika rafika. Surah yang keempat ayat 46. Surah yang keempat ayat 69, saudara. Nanti apa dia requirement, berapa requirement yang perlu kita simpan dalam hati, saya akan terangkan satu persatu pada pertandingan akan datang. Jadi target mesti ada at least 141559 out of 6236. Itu bukan kerja mudah, saudara tu. Dan wajib belajar dengan serius. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Mengaku kita terus terang ikhlas sebab kita tak ada ilmu. Kerana kita tak ada ilmu, jangan cuba nak beri petua ke, nak mengajar ke. Nanti kita sesat dan menyesatkan orang. Biar Allah saja yang alim, dia saja yang berilmu. Apalkan? Lihat surah 59 ayat 22-24. Buka Quran kita. Catat, saudara. Jangan tengok Quran tu, catat dulu supaya tidak lupa. Apalkan? Situ baru ada 15 daripada 99 Al-Asma'ul Husna. Apakan saudara masih advantage, masih muda, daya ingatan makin kuat, gunakan. Apakah namanya? Wallahul ladzi la ilaha illahu. Taruh nombor 1, alimul ghaibi wasyahadah. 2, Ar-Rahman. 3, Ar-Rahim. Wallahul ladzi la ilaha illahu. Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam, Al-Mu'minu, Al-Muhaiminu, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir. Subhanallahi amma yushrikun. 12, Al-Khaliqul. 13, Al-Bari'. 14, Al-Musawir. 15, Al-Aziz. 16, Al-Hakim. Dari situ ada terdapat berapa? Berapa namanya nak? Berapa? 16 Nah, itu tak teliti. Jawapannya ada 15. Kerana Al-Aziz sebut 2 kali. Kali pertama pada yang ke-9 dan kali kedua 11 sebut Al-Aziz, ke-15 pun Al-Aziz. Itu istilah dalam perakaunan dibagai double counting. Daripada 15 apakan dulu. Wallahul ladzi la ilaha illahu alim. Dia saja yang berilmu. Kita, ia mengaku tak ada ilmu nak? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alim daripada verbnya, fi'ilnya alima ya'lamu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. You mengaku kita tak ada ilmu nak? You mengaku kita tak ada ilmu? Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. 2 bentuk ilmu Allah. Pertama dipanggil ilmu fardu ain. Yang kedua dipanggil ilmu fardu kifayah. Ilmu fardu ain dalam bahasa Arab sebanyak 6,236.
itu mampu kita pelajari, mampu simpan dalam hati kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Rabbana la tu'akhizna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isra kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Minta nak. Wa'fu anna waghfir lana warhamna. Sebelum akhir puji dia, anta maulana. Dia saja maula kita. Maula tempat kita bergantung. Kalau bergantung pada manusia, manusia mati. Dia maula kita tempat bergantung, tempat bersandar. Bersandar pada tiang pun tiang akan patah. Tapi dia tak mungkin patah kerana dia yamutu. Yamutu, la yamutu. Dia tidak akan mati selama-lamanya. Maula tempat bergantung, tempat berlindung, tempat berpaut. Berpaut pada tali, tali akan putus. Tapi berpaut pada Allah tak mungkin putus. Itu dipanggil maula. Tempat kita bergantung dipanggil maula. Dia dipanggil wali. Allahu waliyul ladzina amanu yuhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Permintaan akhir, pansurna alal qaumil kafirin. Hanya Allah saja yang alim. Ilmunya dalam dua bentuk. Satu, ilmu fardu ain sebanyak 6,236, iaitu dalam bahasa Arab. Manakala ilmunya yang kedua dalam bahasa ajam. Apa mana bahasa ajam nak? Apa mana bahasa ajam? Selain bahasa Arab dipanggil bahasa ajam. Bahasa Melayu ke bahasa ajam, bahasa orang putih ke bahasa ajam. Maka ilmunya yang namanya fardu kifayah dalam bahasa ajam. Dalam bahasa orang putih kita pelajari engineering, dalam bahasa putih itu dia fardu kifayah. Kita pelajari perakaunan daripada bahasa Jepun ke, itu dia fardu kifayah. Adapun Quran sebanyak 6,200 dalam bahasa Arab. Anda wajib belajar Quran dalam bahasa Arab. Baru lepas kewajipan kita, fardu ain kita nak. Siapa yang alim nak? Siapa yang alim? Allah. Yang puji dia alim. Wallahu alladzi la ilaha illahu. Sebut. Alimul ghaibi wa syahadah. Dia tahu yang tersembunyi, dia tahu yang nampak dengan mata. Kalau anda kerja takut dengan bos kita, bos nampak dengan mata. Dia pun masih ada harapan kita ponting. Dia tak ada kita ponting, tapi no way kita ponting Allah Subhanahu Wa Taala walaupun tak nampak dengan mata. Tu bawa masa kerja, bawa semangat ini nak. Aku kerja kerana takut iman aku dengan Allah. Allah selama-lamanya tak nampak dengan mata. Allazina yu'minuna bil ghaib. Dia selama-lamanya tak nampak dengan mata waktu kat dunia. Tetapi kita wajib jumpa Allah di padang mahsyar. Itu dia motivasi yang paling agung nak. Kerja bukan takut dengan bos, hormat dengan bos. Hormat dengan kawan kita. Tapi yang paling kita yang tak nampak dengan mata kita. Kalau nampak dengan mata itu makhluk namanya. Jadi bawa ke mana pergi, walaupun kerja seorang ke, walau kerja kumpulan ke, kita mesti takut pada siapa? Yang Allah yang tak nampak dengan mata. Dia tahu kita ponting, dia tahu kita curi tulang, dia tahu kita rasuah, dia tahu. Itu dia alimul ghaibi wa syahadah. Saya selamat kerja selama 40 tahun dalam Perubatan Hak Awam sebagai diplomat, banyak tempting-nya. Nak beri duit lah, nak beri perempuan lah, tapi saya percaya Allah nampak kita. Nak bawa semangat ini sejak kerja, apatah lagi kerja yang
yang digaji oleh rakyat. Satu sen itu kita bertanggungjawab. Dan wajib beri pulangan yang setimpal dengan apa yang diberi. Semuanya bermula daripada mengenali dia alimul ghaibi wa syahadah War-Rahmanur Rahim. Di rumah lekal-lekal hafal Wallahu allazi la ilaha illahu alimul ghaibi wa syahadah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Hali Al-Bari Al-Musawwir Al-Aziz Al-Hakam Al-Adlu Al-Latif. Itu baru 15. Nanti cari lagi 84 untuk genakan 99. Itu bukan kerja mudah. Kalau belajar dalam masa singkat tapi sambil-sambil tak serius, apa yang dah dapat? Sedangkan anda ditaja oleh rakyat ni, wajib beri pulangan yang terbaik pada rakyat kita. Bermula daripada kerja kerana takut dengan Allah. Ke mana anda pergi, apa yang dah sorok, anda kawan tak tahu tapi Allah tahu. Itu tadi di rumah apalkan dan imani 15 dulu daripada nama-namanya 99. Nanti cari usaha malah pada nota yang saya edarkan tadi ada namanya apalkan. Saya minta tolong pada Suziana buatkan banyak-banyak nak beri pada. Jangan seorang pun tak dapat, mesti dapat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. So yang pertama, belum kita pergi jauh, kita mesti rajin bersyukur nak. Ucap syukur pada Allah. Satu daripada namanya dipanggil Asy-Syakur. Asy-Syakur, As-Sabur. Satu nama Allah itu dipanggil Asy-Syakur, yang menuntut orang beriman mensyukurinya. Apa taknya? Kerana dia saja yang boleh beri apa yang kita minta. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Surah 14 ayat yang ke-34. Dia saja yang boleh beri apa yang kita minta. Wa atakum min kulli ma sa'altumu. Wa in ta'uddu nikmatallahi la tuhsuha. Innal insana lazalumun kafar. Siapa yang menerima banyak nikmat termasuk saya tak berhenti bersyukur, maka tak ada harapan untuk sebelah kakinya kepada kekufuran. Wajib syukuri dia. Syukur dengan nikmat-nikmat yang masih ada. Kerja mudah. Masih ada rumah tangga kita bandingkan orang di Palestin sana. Masih ada kerja kita, masih ada jaminan kita banding saudara kita yang ada ke Palestin sana. Syukuri tak? Mereka ucapkan syukur dengan 3 version. Version pertama, surah yang pertama, ayat kedua. Catat dulu. Tengok Quran kita apa dia. Ucap syukur pertama, surah pertama, Al-Fatihah ayat kedua, iaitu Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sambil kenali apa dia Allah, siapa Allah. Tadi anda dah saya dengan 15 sifat-sifat Allah. Alimul ghaibi wa syahadah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malik Al-Qudus As-Salam Al-Mu'minu Al-Muhaiminu Al-Aziz Al-Jabbar Al-Mutakabbir Al-Hali Al-Bari Al-Musawwir Al-Aziz Al-Hakam. 15. Cari lagi 84. Mudah-mudahan buku itu segera sampai pada anda. Nota itu sampai pada anda, insya-Allah. Ilmu, siapa yang ada ilmu nak? Hanya Allah. Yang puji dia berilmu. Alimul ghaibi wa syahadah. Ilmunya berapa bagi dah? 2. Satu ilmu fardu ain. Ilmu fardu ain dalam bahasa apa? Dalam bahasa Arab. Jadi Quran itu fardu ain. Berapa ayatnya? 6,236 ayat. Ilmu yang kedua, panggil ilmu apa tadi? Fardu kifayah. Ilmu fardu kifayah boleh tuntut dalam bahasa ajam.
Bahasa Arab lawannya bahasa Ajam. Bahasa Melayu bahasa apa? Ajam. Bahasa Cina Ajam. Bahasa Arab Arabiah. Jadi senang kira. Dua ilmu Allah. Pertama ilmunya fardu ain sebanyak 6,236. Itulah Quran mengandungi 6,236. So apa maknanya? Apa maknanya nak? Anda dituntut belajar bahasa Arab. Dan ilmu kedua dipanggil ilmu fardu apa tadi? Ilmu fardu kifayah. Fardu kifayah dalam bahasa apa? Dalam bahasa Ajam. Apa nama bahasa Ajam? Lain daripada Arab. Itu dia. Maka kita akan dapat mukjizat Quran. Mukjizat perkara luar biasa yang tak dapat pada lain, hanya Quran saja yang boleh kita beri mukjizat. Dan Quran menjadi mukjizat yang terbesar pada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tadi dah dua sebutkan mukjizat Quran, apa dia? Yahdi lillati hiya aqwam 1709. Yang kedua, wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Quran mengembirakan. Hari ini anak muda, orang remaja, mak bapak pun cari kegembiraan kat panggung wayang, kat tepi-tepi tasik. Sana tak ada kegembiraan. Kegembiraan hanya ada dalam Quran. Cari dalam Quran. Jawapannya betul, 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 akan kekal selama-lamanya. So, jangan pilih buang masa saja. Hari ini kita dipanggil dengan show heboh lah, pesta lah. Itu bukan hiburan kita. Hiburan orang beriman ialah Quran ni. Dia menggembirakan kita. Wa yubasyirul mu'minina allazina ya'maluna sholihati anna lahum ajran kabira. Maka kita akan dapat banyak daripada mukjizat Quran ataupun faedah Quran dengan 7 syarat. 7 syarat untuk dapat mukjizat Quran. Sebelum 7 itu ada satu nak yang bagai dia punya general law dia. Kewajipan yang pertama, kewajipan yang utama. Kewajipan utama ada pada surah yang ke-8 ayat 24. Catat, lihat Quran kita. Dan pelajari 8 Al-Anfal ayat 24. Ayatnya berbunyi, ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasul iza da'akum lima yuhyikum. Seruan pertama yang wajib kita perkenang seruan Allah dan Rasul. Itu dia moto awal kita. Kewajipan umum kita. Sambut seruan Allah, sambut seruan Rasul, baru ada harapan untuk dapat mukjizatnya. Tadi mukjizatnya yang pertama ialah petunjuk yang paling benar. Yahdi lillati hiya aqwam. Mulakan dengan nyambut seruannya. Maka seruannya pagi-pagi dilaungkan oleh Bilal. As-salatu khairum minan naum. Maka gebar tak besar lagi, bantal tak besar lagi. Sambut seruan dia, baru ada harapan untuk dapat mukjizatnya. Itu dia syarat pertama, mesti menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Cara tak langsung anda telah menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Dijadualkan oleh Puan Suziana. Itu dia seruan dia. Anda disampaikan dengan mesejnya, dengan posternya, itu seruan dia. Jawab itu dulu, baru ada harapan untuk dapat mukjizatnya. Baru akan dapat untuk dapatkan dia punya petunjuk yang benarnya. Baru ada harapan untuk dapat kegembiraan daripada Quran. Lepas itu, tengok. Ya ayyuhallazina amanu stajibu lillahi walir rasuli iza da'akum lima yuhyikum. Bila kita menyambut surah Allah Rasul, itulah yang menghidupkan kita. Selama ini anda fikir hidup itu bergantung dengan nyawa. Tidak, hidup yang sebenar hidup itu ialah bila kita menyambut surah Allah dan Rasulnya.
Cara ringkasnya, hidup kita bila kita hidup dengan roh Quran sebanyak 6,236, baru kita hidup. Anda jawab seruan syaitan mematikan akal kita, mematikan rohani kita, mematikan pendengaran kita. Anda jawab seruan daripada apa, syaitan ke kawan-kawannya mematikan kita. Hanya yang boleh menghidupkan kita ialah dengan menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Kalau kita menyambut seruan manusia yang tak ada seruan Allah, maka akan mematikan fikiran kita, menyempitkan hati kita. Jadi yang pertama sekali, sambut surah Allah, baru dapat mukjizatnya, baru dapat Quran itu petunjuk yang paling benar, barulah dapat Quran itu berita gembira pada kita. Lima yuhyikum. Jadi kita hidup, nak buat catatan, kita hidup dengan dua nyawa. Nyawa pertama ada pada surah 17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Itu dia nyawa yang pertama untuk manusia hidup. Tapi kalau hidup dengan nyawa itu saja, maka hidupnya dipanggil maita, bangkai bernyawa. Dan matinya dipanggil mendiang. Dan kuburnya akan menjadi kawah neraka. Nanti pada hari kiamat akan dilontar ke neraka Jahannam kerana tak ada nyawa yang kedua untuk hidup. Maka anda wajib cari nyawa yang kedua, iaitu nyawa daripada Quran yang sebanyak 6,236. Barulah anda hidup. Nyawa Quran ada pada surah 42 ayat 52. Catat, lihat Quran kita. Buka mata kita. Buka hati kita. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Muhammad, rasul-rasul yang lain kami wahyukan pada kamu nyawa. Nyawa Quran, nyawa kitab-kitab yang empat itu menghidupkan kita. Bila kita hidup dengan satu nyawa, khas untuk umat Muhammad ini diberi antara 60 hingga 70 tahun sahaja. Majoriti umat Muhammad mati bila telah berada antara 60 hingga 70 tahun. Rasul sebut, wa qala Rasul sallallahu alaihi wasallam a'maru ummati ma baina sittina wa sab'ina sanatan. Usia umatku ialah antara 60 hingga 70 tahun. Majoriti umat Muhammad mati bila telah berada antara 60 hingga 70 tahun. Minoriti sebelum 60 dan minoriti selepas 70. Anda fikir sekarang. Berapa? Bila lagi nak mati? Tolakkan 70 silingnya, tolak yang kita pakai sekarang. Tapi bila ada umur itu, kita hidup dipanggil maita, bangkai bernyawa. Umar Khattab pernah terperangkap dalam bangkai bernyawa selama 40 tahun. Untuk bangkai bernyawa, surah yang ke-6 ayat 122. Awaman kana maita fa ahyainahu. Umar Khattab pernah jadi bangkai bernyawa selama 40 tahun. Dan kalau mati, takkan dapat gelaran almarhum, takkan dapat gelaran Raja Allah, tapi akan dapat mendiang. Dan bila mendiang, maka kuburnya gelap gelita yang ada percikan cahaya api neraka saja, berabad-abad lama kat sana. Itu dia mukjizat yang paling besar daripada nyawa Quran. Nyawa ada berapa nak? 2. Nyawa pertama kat mana ada? 1785. Berapa panjangnya? Antara 60 dengan 70. Habis umur itu, orang itu dipanggil, masa hidupnya orang itu dipanggil apa? Maita, bangkai bernyawa. Kat mana ada? 6 Al-An'am ayat 122. Dan bila mati dipanggil mendiang, dan kuburnya mula menjadi kawah neraka. Nanti pada hari kiamat akan dilontar ke neraka Jahannam.
wasiqal ladzina kafaru ila jahannama zumara. Surah 39 ayat 72. Sebab itu kita wajib ada nyawa yang kedua. Nyawa kedua ada pada surah 42 ayat 52. 42 surah Asy-Syura ayat 52 bunyinya, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Apa-apa jua yang kami wahyukan pada kamu Adam, Ibrahim, Idris, Nuh, Muhammad, dan mereka simpan pada kitab-kitab masing-masing, itu dipanggil nyawa kehidupan. Dia dua nyawa, satu nyawa untuk hidup, itu panjangnya antara 60 hingga khas untuk Muhammad. Dan kedua, nyawa kehidupan. Bila kita ada nyawa kehidupan, kita tidak dipanggil maita, kita dipanggil mayitun. Mayitun surah yang ke-39 ayat 30. Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Maitun, maita ada satu ya, iaitu tunjuk signal satu nyawa saja. Mayyitun ada dua ya. Dua ya itu signal untuk dua nyawa. Satu nyawa untuk hidup dan satu nyawa untuk kehidupan. Nyawa untuk hidup surah yang ke-17 ayat 85 dan nyawa kehidupan iaitu Quran sebanyak 6236. Itu dia nyawa kehidupan surah 42 ayat 52. Bila kita ada nyawa kehidupan, walaupun 7 ayat dah layak mati dipanggil almarhum laki-laki, perempuan dipanggil almarhumah, selamat daripada dipanggil mendiang, saudara. Wajib perbanyakkan membina ciri-ciri untuk menjadi almarhum. Tak sekadar 7 ayat saja. Kalau 7 ayat adalah nur tapi malap. Dan bila masuk dalam kubur, anda perlu pada nur. Kerana bulan, bintang, matahari takkan masuk dalam kubur kita. Dan itu belajar kena serius, wahai anak muda. Kami serius belajar sejak 4 tahun. Pagi, petang, siang, malam. Menghafal Quran, baca Quran. Sampai waktu 79 tahun pun pada usia ini. Kerana sayang takut lupa Quran satu hari mesti menghafal dua kali khatam, saudara. Dan kami yakin dengan ilmu yang Allah sampaikan pada Rasul kita. Dah ada berapa nyawa nak? 2. Satu nyawa untuk hidup. Berapa panjang yang Allah beri pada kita? Antara 60-70 tahun. Apa kodnya? 1785. Di rumah bunyikan, wa yas'alunaka anirruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Kalau ada satu nyawa saja hidupnya dipanggil apa nak? Maita. Ada satu ya. Bila maita matinya dipanggil mendiang. Bila mendiang kuburnya kawah neraka, penuh dengan neraka dan gelap gulita. Itu kita wajib ada nyawa yang kedua. Nyawa kedua ada kat mana? 42 surah Asy-Syura ayat 52. Nanti di rumah bacakan. Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan. Underline ruhan. Wa yas'alunaka anirruh. Sekali sebut ada alif lam. Ar-ruh. Sekali sebut tanpa alif lam. Ruhan. Maknanya serupa tapi tak sama. Nanti anda kena belajar kenapa ada alif lam ar-ruh, kenapa tak ada alif ruhan. Dan masa untuk belajar saya fikir dah tak lama lagi. Gunakan sebaik-baiknya. So, bila kita ada nyawa kehidupan, hidup kita dipanggil apa nak? Mayitun. Tanpa alif lam. Kalau ada dalam al-mayitu, ada 2 ya. 2 ya signal ya pertama untuk nyawa hidup dan kedua nyawa kehidupan. Jadi bila kita mati, kerana kita hidupnya dipanggil al-mayyitu ataupun mayyitun, maka mati kita dipanggil apa nak? Almarhum lelaki, perempuan dipanggil almarhumah. Anda jangan sebut Allah yarham, Allah yarhamah. Almarhum, orang yang lelaki yang mati kerana ada nyawa Quran, itu almarhum. Allah yarham, hanya Allah saja yang yarham.
Daripada sifat rahimah yarhamu, Allah yarham, itu untuk Allah. Si mati tak boleh dipanggil Allah yarham, panggil laki-laki almarhum, perempuan almarhumah. Baru kita cakap betul, cakap benar. Hari ni cakap tapi tak benar, saudara. Jadi nyawa yang kedua ialah merujuk adanya nyawa Al-Quran, hidupnya dipanggil mayyitun, ataupun dah mati dipanggil al-mayyitu. Mati saja, laki-lakinya dipanggil almarhum, perempuannya dipanggil almarhumah. So, untuk dapat itu apa doa awal nak? Untuk dapat bergelar almarhum, bergelar armah, apa doanya? Ikut. Allahumma irhamni bil Quran. Allahumma arhamni bil Quran. Itu dia doa kita untuk mati sebagai almarhum ataupun apa, tapi tak akan dapat kecuali kita ada nyawa Quran, baru dipanggil almarhum almah. Dan bila almarhum almarhumah, saudara, maka kubur kita menjadi taman syurga yang diterangi dengan nurnya, kerana Quran itu nur. Quran saja yang boleh menerangi kubur kita nak. Bulan bintang tak akan menerangi kubur kita. Dia akan datang, saya akan tunjukkan bagaimana kita wajib menimba sebanyak nurnya, kerana nur Allah saja yang akan sampai menerangi kubur kita. Jadi bila sampai almarhum, kuburnya bagai taman syurga yang terang benderang dengan nur Quran. Itu ada 2 nyawa. Maka nyawa yang ketiga, ada 3 nyawa. Nyawa pertama apa rujukannya? 1785, bunyikan di rumah. Nyawa kedua, nyawa kehidupan, apa rujukannya? 42.52, di rumah bacakan. Dan nyawa yang ketiga ada pada surah 79 ayat yang ketiga. Inna anzalnahu fi lailatul qadri wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairun min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu warruh. Jibril itu dipanggil ar-ruh, saudara. 3 yang bergelar nyawa. Pertama, nyawa yang ada di badan 1785. Yang kedua, Quran pun nyawa 42.52. Jibril pun dipanggil ruh, surah yang ke-97 ayat 3 surah Al-Qadri. Kerana Jibril itu diutus khas untuk membawa turun naik nyawa-nyawa kitab. Nyawa kitab Taurat pun dia yang bawa, dia yang sampaikan. Nyawa Taurat, nyawa Injil, nyawa yang ada pada Zabur, Rasul, Quran pun Jibril yang buat, sehingga beliau sini dipanggil beliau dipanggil Ar-Ruh. Selain Jibril dipanggil Ar-Ruh, kerjanya bawa nyawa kitab yang ada 5 kitab tadi. Jibril juga dipanggil Ruhul Kudus, Ruhul Amin. Nazala bihi Ruhul Aminu ala qalbika litakuna minal munzirin bilisanin arabiyyin mubin. Itu dia, saudara. Nyawa ada berapa nak? 3. Siapa malaikat yang bergelar nyawa nak? Jibril. Jibril digelar apa? Ar-Ruh. Apa rujukannya? 97 ayat 4. Apa bunyinya? Tanazzalul malaikatu warruh. Setiap kali Jibril bawa ayat Quran, maka diiringi dengan ribuan jutaan malaikat-malaikat yang sama mengiringi beliau. Tanda mulianya Quran. Jadi anda wajib kenali, fahami 3 nyawa tadi. Dan nyawa yang boleh mengekalkan kita berabad-abad sampai ke syurga ialah nyawa Quran. Itu dia panjangnya nyawa Quran yang sebanyak 6,236. Anda fikir pada waktu ini, pada usia 40 tahun, berapa daripada 6,236 yang beri nyawa kehidupan kita? Wajib paling tidak mesti berjaya mengumpulkan sebelum mati kita 1,559. Ada sebabnya, saya akan beritahu pada pertemuan akan datang, insya-Allah.
So akan datang, saudara datang bawa Quran. Yang boleh bawa Quran bawa. Laki-laki mesti bawa. Perempuan tengok. Walaupun tak ada Quran, nota ada. Kerana masa kita limited kat dunia, saudara, rushing kita. Kerana Quran akan menentukan nasib kita, kehidupan kita, sama hidup kat neraka ataupun kat syurga. Bergantung pada Quran. Imani Quran dalam bahasa Arab. Yang lain dalam bahasa Ajam, saudara. So ada sikit lagi masa. Saya buka untuk pertanyaan. Tumpu pada subjek matter yang kita sebut hari supaya kita faham. Kalau tak ada, saya sambung sikit lagi. Bila pegang saja Quran, apa doa kita nak? Bila pegang saja Quran, apa doa kita? Allahumma rahamni bil Quran. Nak pegang Quran, mesti kita bersih. Kerana dia kalam Allah yang paling bersih. Maka dah datang dengan bersih. Bersih daripada janabah. Bersih daripada hadas kecil. Dan bersih hati kita daripada syirik. Bersih hati kita daripada ujub, riak, takabur. Baru ada harapan untuk dapat roh Quran yang amat bernilai untuk kita. Allahumma arhamni bil Quran. Dah apa itu sambung. Waj'alhu lahu imama wa nura wa huda wa rahmah. Maka syarat pertama ialah membaca dia. Syarat pertama membaca dia. Seruan umumnya ialah sambutlah suara Allah dan Rasulnya untuk menghidupkannya. Jadi Quran menghidupkan kita. Untuk layak bergelar mayitun, matinya dipanggil almarhum. Nyawa yang ada hanya layak bergelar mayitan, matinya sebagai mendiang. Anda pilih untuk. Dan masa untuk pilih masih ada pada anda. Buat pilihan yang betul, yang dipimpin oleh guru yang mursyid pada kita, saudara. Akan datang, saudara bawa Quran, notanya Suzy akan sediakan dan buat kalam. Mencatat kerana kita pelupa sambil baca. Allahumma zakirna minhuma nasitu. Allahumma zakirni minhuma nasitu. Wa alimni minhuma jahiltu. Kewajipan kita yang utama membaca. Kena baca, saudara. Ada 3 perkataan Allah gunakan untuk membaca. Perkataan pertama ialah qara'a, yakra'u qira'atan. Itu dia perkataan pertama. Surah 96 ayat 1 sampai 5. Dah wajib membaca tu. Bila kita baca Quran, terbaca suasana politik ribuan tahun yang dulu. Terbaca suasana ekonomi ribuan tahun yang dulu. Akan datang sekarang. Semuanya Quran tunjuk pada kita. Dengan syarat mulakan dengan membaca dia. 3 perkataan untuk membaca. Pertama, qara'a. Yang kedua, tala. Untuk qara'a, lihat surah 96 ayat 1 sampai ke 5. Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Iqra' wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Kalimah kedua membaca ialah tala. Untuk tala, lihat surah 29 ayat 45. Utlu ma uhiya ilaika minal kitab. Sebelum wajib beriman, sebelum wajib sembahyang, sebelum wajib zakat, kena wajib baca dulu. Dan ayat ketiga, kalimah ketiga digunakan untuk makna membaca ialah ratala. Waratilil Qur'ana tartila. Ada 3 kalimah, 3 verb, 3 fi'il untuk membaca. Pertama, qara'a, iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang kedua, kalimah tala, utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis salata innas salata tanha anil fahsya'i wal munkar wala zikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un. Yang ketiga, perkataan ratala. Untuk ratala, lihat surah yang ke-25.
Surah 25 ayat 32. Warattilil Qur'ana tartila. Baca Quran ikut tertilnya. Mula daripada Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Ma'idah. Lanjutlah sampai Al-Ikhlas, Al-Alaq dan An-Nas. Itu ikut tertil saudara. Jangan tebuk-tebuk. Di luar sana ada yang tebuk atap lah, ada tebuk dinding. Anda tak boleh tebuk-tebuk. Malah jadi budaya pada orang Islam bila hari Jumaat saja tebuk surah 36 Yasin. It shouldn't be. Mesti ikut tertil dia. Habiskan dulu. Pada signifikan, pada masa yang tertentu, baru kita pilih ayatnya. Untuk birthday ke, untuk tapi mula mesti tertil. So, kita berhenti setakat ini, saudara. Kita akan jumpa lagi. Selekas nanti akan Suzy beritahu kita. Dan bila jumpa, anda wajib bawa Quran, lelaki. Bawa nota akan diberi, bawa kalam dan rehal ada. Tengok, kerana masa kita tak banyak lagi yang berbaki. Untuk jadi kita almarhum ataupun arwah selamat daripada mati dipanggil mendiang. Pisan kita aminkan doa ini. A'udzubillah minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imama wa nura wa huda wa rahmah. Allahumma zakirna minhu ma nasina wa alimna minhu ma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbina rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.